Isu pembinaan Jalan Sibu 1 daripada Taman Wahyu kepada Jalan Kepong Lama yang dibangkitkan oleh penduduk-penduduk Kampung Batu 5 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, akhirnya dapat disampaikan sekali lagi di bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 26 hari bulan Februari 2024. Dan sebenarnya isu ini telah dibangkitkan bermula pada sekitar sejak tahun 2014 kepada pihak DPKL dan Pemaju, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah dipanggil oleh DPKL untuk bersama mereka bagi menyampaikan aduan kami sekali lagi, dan apa yang kami harapkan dengan penyampaian daripada wakil pengurusi Jawatan Kuasa Pengajuan dan Keselesaan Kampung Batu 5 sendiri, itu Saudara Muhammad Ruzi, tadi dalam majlis, kami harap bahawa pihak DPKL dapat mengambil tindakan yang seterusnya menyelesaikan perkara ini demi kekecewaan Kampung Delima. Dia cakap, kenapa tanah ni tak jual kepada kita? Dulu kita nak buat KOL apa semua. Dia cakap tak boleh sebab ini projek nasional, kerana buat smart tunnel. Jadi saya sebagai masa itu Biro Pembangunan, saya cakap tak apalah, kerana kerajaan nak buat, saya runding dengan pejabat orang tuan tanah semua, kita pindahkan dengan aman. Sebab kita tahu ni projek kerajaan, janji dia takkan ada pembangunan. Okey, lepas tu dalam diam-diam tiba-tiba, okey, saya nak cerita tanah yang estate ni pun dulu adalah kebun sayur. Ada rekod dia, kebun sayur supaya kita rundingkan dengan smart tunnel. Tapi macam mana tanah tu dipindah milik kami, tak nak campur lah. Okey, tiba-tiba naik kondominium. Tak apalah, itu bukan kawasan kami. Kan, kami biarkan. Tapi bila dia naik kondo, jalan nak dibuat, tak dirundingkan kita. Tiba-tiba sampai dah tolak tanah, saya bagi satu surat kepada bandaraya, pegawai bandaraya. Itu yang jadi cerita dia. Selepas tu barulah kita ada rundingan. Bila kita ada rundingan, kita cerita balik. Akhirnya bila kita runding-runding, MRT pun masuk. Dia macam segitiga emas. MRT masuk. Lepas MRT masuk, tiba-tiba saya dipanggil oleh setiausaha PM mengatakan tanah tu tak saya jual kepada Mukammad Sun and Sun. Saya juga pergi berunding pada tanah tu. Jadi 3 kali tukar tanah. Dan mana bandaraya ni yang tanah dulu dengan pejabat tanah yang janjian kita ni, yang benda tu tidak diusik. Jadi sekarang ni orang kampung rasa tertipu. Sebab kita ni, tanah kita diambil sedangkan untuk pembangunan nasional. Okey, jadi bila kita bagi ni, kita ajukan kepada semua orang, kita bagi tahu detail semua. Dan bila kita bagi tahu, timbul macam ni. Jadi saya tak nak salahkan Pemaju, sebab Pemaju bila dapat arahan dia cakap dia dapat kepada bandaraya. Saya tanya pegawai bandaraya, saya panggil Datuk pengarah, semua tak boleh jawab. Saya cakap macam mana you luluskan? Jadi sekarang ni bila kita sampai ke peringkat tekunan nak roboh. Masa tu kan kita panggil last call di Putrajaya. Saya pun cakap benda tu, baru dia terpanjat. Dia kata, tak adalah benda ni. Saya pun tak tahu. Jadi rundingan, lepas balik daripada tu, rombongan daripada Putrajaya semua turun ke jalan tersebut untuk bagi feedback. Sampai akhir ni tak ada feedback. Kami dijanjikan 2 kali feedback, tak ada. Jadi kami ni buat apa? Kami buat bantah ikut saluran. Kita hantar. Itu saya ringkaskan, ada lagi poin lagi. Itu yang okey. Poin yang pertama tadi, isu ni kemungkinan akan berlakunya kesesakan berbicara sebab banyak kereta akan di situ. Betul. Tekan simpang tu. Yang kedua, berlakunya banjir. Yang ketiga, isu sejarah. Tanah ni asalnya dulu adalah tanah milik penduduk kampung. Yang diambil balik untuk tujuan smart tunnel. Tapi kemudiannya tanah ni dah digunakan pula untuk tujuan pembinaan jalan ni. Betul kan? Betul. Itu yang 3 perkara yang tuan bangkitkan sebagai isu lah. Ada tambahan lagi, Datuk. Dia kalau ikut dia punya design tu, daripada 4 lorong pergi 2 lorong, lepas tu keluar balik 6 lorong. Kita nak tanya di mana lorong itulah. Design lah itu. Design yang dikuatiri akan mengakibatkan kesesakan. Betul. Kembali dengan itu, kami selalu dapat komen yang katanya penduduk ni jarang dipanggil. Semua ni rundingan saya cakap apa? Penduduk ni jarang sama macam dia nak dirikan lah. Sebab tu hari ni kita panggil. Jadi saya pun tak tahu apa dia punya cerita di belakang. 5. Kita ada ni jabat tanah bagi. Berapa juta dia bayar ni? Yang betul-betul dia buat jalan pengambilan tanah ni. Saya bukan tak ada dokumen. Memang ada Ni ada 5,000 semua ribu. Ada lot. Dia ambil alih untuk pembangunan.
Dia adalah untuk pembangunan untuk smart tunnel. Itu asal dia. Tak ada missing link. Isu pengambilan balik kan. Maju buat pemilihan jalan dia tu. Pengambilan balik kan. Okey, tuan nak tahu pemaju ni. Saya tanya dulu. Dia terlibat bina jalan. Masa bina jalan tu ada terlibat 80% kebenaran, ada 20% tak ada kebenaran lah. Maksudnya saya kena berbetulkan statement tu sebab ada yang kita tak pernah setuju dan juga ada yang kita setuju. Okey, apa yang saya nak ulas daripada yang cerita panjang-panjang tadi tu, saya terima kasih lah sebab tak adalah saya jelaskan lagi. Tapi siri yang terakhir yang Datuk Zul yang kita berbincang adalah dengan yang berbahagia KSU lah, Tuan Nan dan masa tu Menteri Wilayah Tuan Nan. Dan kita dah putuskan masa tu, saya dah jumpa 2 kali dengan Sekretariat dan Menteri Wilayah setuju dengan cadangan kita supaya di BKL dan juga pemaju. Kalau mereka dah pemaju tak ada duit pun, Bandaraya akan tanggung untuk cadangan kita. Pertama, kita cadang kita, bantahan kita adalah kerana jalan yang akan dibuat ni akan berlaku kesesakan dekat Kampung Delima. Kedua, daripada awal sampai akhir, Kampung Delima ni akan dapat maklumat yang terakhir daripada BKL atau pemaju. Dan perkara yang banyak jalan yang ada buat ni adalah di Kampung Delima, bukan di Taman Wahyu. Dan Taman Wahyu sebenarnya dah ada jalan ke sana. Jadi saya nak cerita panjang tu adalah dokumen-dokumen. Dan saya terlibat daripada mula sampai akhir. Kampung Delima ni, tanah yang dibuat tu sebenarnya adalah tanah milik orang kampung dan rumah saya pun dari situ. Dan dah dibayar pembahasan oleh PTG untuk pemindahan setinggan kerana zon pemampan. Pada Plan Bandaraya 2020, tempat tu telah dijadikan reserve supaya zon pemampan. Tiba-tiba kerajaan ubah, jual. Dan bila jual, dah 3 kali jual. Jadi yang terakhir dia jual pada Mukamat yang Tuan bagi tahu tadi tu untuk tanah tu. Dan apabila kita jumpa berunding dengan Mukamat tu semua, dia tak ada cerita pasal itu jalan. Jadi benda ni panjang lah kalau kita nak cerita. Yang penting kepada kita adalah kesesakan akan berlaku di Kampung Delima. Dan pada mesyuarat Putrajaya pada kita dengan Tekunan, dia dah turun dah. Pegawai daripada DBKL dan semua dah turun dari kawasan. Dan dia kita bagi 2 cadangan. Pertama, dia boleh ikut jalan yang dekat Jalan Sibu Lama sana tu, tembus ke sana. Kedua, kita suruh dia cross kepada Lompong tu ataupun Tasik tu dengan membina jambatan lencongan. Dan Menteri Wilayah masa tu, saya jumpa dengan dia cakap setuju. Dia panggil Tekunan, dia panggil KSU. Jadi selepas daripada itu, keputusan tak keluar. Okey, rentetan daripada rundingan banyak kali, kita tak pernah bersetuju pun. Dan banyak kali pemaju engkar dengan kita punya dan DPKL pun engkar dengan kita punya tuntutan. Kita minta bertangkan kepada kita mana kajian lalu lintas dibuat. Dan baru-baru ni saya hantar laporan bantahan kepada PM dan sebagainya. Sampai kita pun tak dapat apa-apa. Dan bila Biro Aduan hantar kat kita, jawapannya sama. Dia cakap kita dah buat KIA. Tapi sampai sekarang yang kita minta 2 kali pengarah di BKL kita ada meeting. Tapi semua tak diserahkan kepada kita untuk betul kelaluan ini. MRT dan lain semua ada perbincangan. Yang ini memang tak ada perbincangan. Perbincangan kita macam ni lah. Setakat ini bila balik kan tak ada apa-apa. Jadi pada saya banyak berlaku kebincangan-kebincangan yang berlaku. Dan kenapa nak rujuk kepada Skyward dan juga Wahyu sedangkan dia ada jalan ke depan sana? Kenapa Kampung Delima yang penghujung ni tak dibincangkan? Jadi saya tak setuju dan saya tahu MPP yang digunakan oleh Gulam dan sebagainya memang sokong. Itu saya tak ada petikan lah untuk Wahyu. Wahyu dah ada jalan Wahyu. Taman Wahyu dah ada jalan Wahyu. Yang menjadi kepampatan penduduk adalah kerana Lake Lily buat kondominium, Skyward buat ini, menjadi dia punya laluan tu sesak. Tapi kami ni kita pun sesak juga kalau lalu situ. Saya nak bagi sedikit pencerahan tentang nama saya Tina. Saya mengurusi Persatuan Penduduk Taman Wahyu yang rumah teres tu. Sekarang jalan yang sedia kala yang sekarang ada ialah Jalan Susun. Dia akan keluar dekat Jalan Susun Lama, iaitu dia jauh kampung. The same traffic sebab Jalan Susun ni Jalan Sibu 1 okey. Jalan buat macam ni. Jalan tak selamat. Minta developer nak buat 2 lane carrier di mana engineer semua dah confirm jalan ni lebih selamat. So once the jalan susun Bagi saya peluang dulu. you see when once this jalan baru ni dah start, kita akan tutup yang jalan susun. Tak, dia tutup situ, yang depan tu lalu tempat saya. Sekarang ni you punya jalan kat sana tak ada ke mana. You see? Dan macam ni, you punya tambahan dah ada Tesco. Kenapa you sibuk kat kampung saya? You dah ada jalan sana. Yang mau maju, okey, kalau macam tuan ni saya setujulah sebab dia ada pembangunan kat situ.
Taman Wahyu ni tidak terlibat sebab dia dah ada jalan tepi Expo. Dan dia, itu desain dah lama. Saya punya taman asal tahun 79. Saya ada. Yang develop taman dia punya asal punya jalan ialah missing link. Masa tu Okey, dia tunjuk bukti. Saya ada di peningan dengan tuan boleh cakap, saya ada dekat sini tanah. Jadi you cakap dengan saya, tak ada missing link. 40 tahun dah duduk di taman ni ada jalan susukan. Sebelum taman tu ada, saya sudah lahir situ. Okey, kita dengar. You jangan cerita. Tak ada missing link. Encik Rodi yang tadi. Ha. Nama dia okey, you punya concern yang pertama kesesakan lalu lintas. Betul. Macam tu. Okey, apa lagi? Okey, kedua banjir. Tadi berlaku banjir. Dan apabila Datuk Menteri Wilayah yang baru datang, Saidan Kasim, dia panggil kita, terus sokong sama dia. Dia dah bawa dah, kita hantar memang dekat dia. Kalau kita tulis satu-satu. Untuk benda tu tak dibangunkan dan keadaan dalam pengambilan. Dan baru-baru ni Teresapok dan sebagainya pun hantar juga bantahan. Jadi pada saya, ini salah guna benda-benda ni sebab kita dah banjir, 2 kali banjir. Yang tak paling teruk, saya tak nak marah pemaju sebab dia macam tadi tuan cerita lah. Tapi cerita dia macam mana tanah ni daripada kerajaan boleh bagi selah ni. Kalau kita buka ni, macam-macam dokumen. Saya daripada mula pemindahan Datuk 1.4 juta dia dah dibayar kepada tanah yang buat jalan tu. Ada tanah Haji Manak. Saya dah cakap, saya malah tunjuk lah daripada cerita. Tapi masuk dia sekarang, jangan cerita missing link. Tanah ni terlibat pengambilan balik tanah. Ya, dulu tanah ni, okey, kita dia pada sebab tanah. sebab tanah. Jalan ni terlibat. Ya, terlibat. Sure ke? Sure, saya ada dokumen. Pembinaan jalan ni. Asalnya dari tanah mahkamah. Bukan. Asal dia sebelum dia adalah TNB punya tanah. bukan TNB. Kita dia kata ni tanah milik kesendirian, betul ke saya tanya tu. ada juga pejabat tanah kat Tapi sini. tak apa saya tanya pejabat tanah nanti. Kalau ada bukti tak. Tahu saya pembinaan